Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni teacher nak masuk bab 4 iaitu Index, Set and Logaritma. Ini adalah tajuk bagi silibus baru. Bagi silibus lama pun sama sahaja, iaitu tajuk Index dan Logaritma. Untuk tajuk ni, ada penambahan sikit je untuk silibus baru, iaitu dia tambah dekat hukum set. Okay. Untuk hukum indeks dengan hukum logaritma ni memang sama je. And then yang untuk silibus lama, dia ada buat satu subtopik untuk penukaran asas bagi nombor tu lah dalam log ni, untuk tukar asas log. Dalam silibus baru, dia masukkan penukaran asas tu dekat bahagian subtopik ketiga. Dan yang lain memang sama sahaja, cuma tambah yang ni je, hukum set sahaja. So first thing, teacher nak terang dulu apa benda indeks ni. So you guys kena faham dulu apa benda indeks ni. So, teacher tulis kat sini, indeks ni adalah nombor yang kita ada dua benda ni, iaitu satu dia ada asas, and then dia ada ni yang kita panggil sebagai indeks. Macam mana indeks ni boleh terjadi? Contoh, dia adalah pendaraban yang berulang. Contoh, teacher tulis kat sini 3 darab 3 darab 3 darab 3. So, kalau kita tulis dalam bentuk indeks, kita tak payahlah tulis 3 darab 3 darab 3 darab 3. Kita just tulis 3, 1, 2, 3, 4, kuasa 4. So, ini adalah indeks, penulisan dalam bentuk indeks, iaitu asas dia 3, indeks dia 4. So, you guys, untuk tajuk indeks ni, you guys kena tahu konsep asas dengan indeks. Kena faham konsep ni sebab benda ni yang kita akan main banyak untuk tajuk ni. Okay. So, now, dia ada banyak, lebih kurang dalam 10 lah. Dia bukannya sebanyak tu. Dia senang je nak ingat. Bila kita selalu buat, dia akan jadi senang. Okay. So, teacher akan tunjuk dia punya law, hukum dia. So, kat sini, teacher tulis satu-satu. Hai Pak An. Buat apa saya nak pakai emas? Saya dah rumah je. Okay. So, kita masuk hukum indeks. Hukum indeks ni ada 10. Dia bukan yang atas ni, just konsep dia. Starting dari sini, semua dia punya konsep. Jadi saya akan tunjuk satu-satu macam mana nak guna. Okay. So, untuk yang pertama, A kuasa kosong mesti bersamaan 1. Maksudnya, asas apa-apa sahaja, kuasa kosong bersamaan 1. Kalau contohlah dalam exam kamu terlupa, kamu tekan je kalkulator. Sebab ni ada nombor kan. So, senang lah. Kamu tekan je. 8 kuasa kosong. Nampak tak dapat 1? Kalau saya ganti kat sini, 10 kuasa kosong. Nampak tak? Dia 1. So, nombor 1 ni, kau memang tak ingat pun tak apalah. Kalau lupa, tekan kalkulator. Contoh, kalau dalam exam, dia letak kat sini, tiba-tiba dia letak X kuasa kosong. Macam tu. So, bila kuasa kosong, kalau contoh memang kamu tak ingat, kamu tekan macam saya kata tu, sebab dia ada kosong kan. So, jawapan dia adalah 1 lah kat sini. Boleh permudahkan. So, sekarang kita dah apply benda ni dekat yang huruf sekali, yang A, B, C semua. Okay. So, untuk yang kedua, yang ni bukan ni, saya silap tulis. A kuasa 1 bersamaan dengan A. Maksudnya, kalau saya tekan apa-apa sahaja, contoh kat sini, 10 kuasa 1. Akan dapat 10. Akan dapat diri dia balik. Kalau saya tulis 100 kuasa 1. So, akan dapat diri dia balik, iaitu 100. Jadi, contoh kalau teacher tunjuk kat sini, X kuasa 1. So, you tahulah jawapan dia adalah X. Okay. Jadi, kat sini, you kena ingat yang kuasa 1 akan dapat diri dia. Yang kuasa kosong akan dapat 1. Kalau tak ingat, tekan je kalkulator. Apa-apa nombor, contoh 3 kuasa kosong ke, you akan dapat 1. 3 kuasa 1 akan dapat 3. Ini yang paling simple untuk nombor 1 dengan 2. Dan A kuasa negatif bersamaan dengan 1 per A kuasa N. Jadi, contoh, teacher tulis kat sini. Ni selalunya kalau dia bagi soalan,
1/4. Contoh. And then dia suruh kita tulis dalam bentuk indeks. Tulis ni dalam bentuk indeks. Jadi untuk indeks, kita kena ingat balik, dia mesti ada asas dengan indeks. Mesti tulisan dia macam ni. Jadi sekarang kita ada 4 kan. Kita nak naikkan ke atas sebab kita nak tulis macam ni. Bila kita naikkan ke atas, ni 401 kan. So bila kita naikkan ke atas, dia akan dapat negatif n. Which is akan dapat yang ni kuasa 1 kan. Negatif 1 lah. So jawapan dia 4 negatif 1. Cara penulisan dalam bentuk indeks. Ni adalah konsep yang ketiga. Sama juga kalau dia suruh tulis dalam single number. Nombor yang tunggal. Contoh teacher bagi kat sini 3 kuasa negatif 2. Macam ni. Dia suruh tulis dalam bentuk nombor tunggal. Bila kita nak tulis dalam bentuk nombor tunggal adalah macam ni lah. Nak hilangkan negatif kan, kita turunkan dia ke bawah. Macam tu. Okay. So ni adalah hukum indeks yang ketiga. Iaitu kita patah balik ataupun kita nak tulis dalam bentuk tunggal boleh, nak tulis dalam bentuk indeks pun boleh. Nanti kita akan sesuaikan dengan soalan. Apa yang soalan minta. Jadi kita kena tahulah ni boleh tukar ke sini boleh tukar jadi ke sini. Macam tu. Okay. So itu adalah hukum indeks yang ketiga. Yang keempat. Yang ni yang selalu kita guna. Yang selalu kita guna start dari nombor 3 ni lah. Sampai nombor 10 ni memang selalu guna. So nombor 3 dibuat pendaraban. Kalau pendaraban A M darab A N bersamaan dengan A M tambah N. Okey, nampak tak kat sini? Dia punya asas sama. Asas dia A. So last kali akan dapat A. Dan konsep darab akan jadi tambah. Konsep bahagi akan jadi tolak. Dia sama. Okay. So saya tunjuk kat sini. Contohlah. Dia bagi 3 kuasa 5. Darab 3 kuasa 7. So dia suruh kira yang ni. Dalam bentuk indeks. Dia tak suruh kira jawapan cari terus tau. Dia suruh cari dalam bentuk indeks. So bila kita nampak darab, kita akan guna konsep tambah. So asas dia akan sama 3. And then dia jadi 5 tambah 7 sebab darab. So 5 tambah 7 akan dapat 12 lah. So ni jawapan dia kalau dia suruh tulis dalam bentuk indeks. Satu lagi contoh. Contoh saya bagi X kuasa 5 darab X kuasa 3. Okay. Okay, so bila nampak ni, nampak tak asas dia sama? Sebab tu saya kata kamu kena faham konsep asas dengan konsep indeks. Ni asas, ni indeks. Bila asas dia sama, which is X, kita boleh tambah indeks dia. Konsep pendaraban. So 5 tambah 3 akan dapat kat sini X kuasa 8. Okay. Then konsep seterusnya, konsep bahagi. Untuk konsep bahagi, kita akan tolak. Okay. So kat sini, contoh teacher bagi 5 kuasa 10 bahagi 5 kuasa 5 kuasa 3. So sama dengan dia akan dapat 5. Asas sama, kita akan salin balik asas. Dia punya kuasa, dia punya indeks yang kita akan gabungkan. Bila bahagi, dia akan jadi 10 tolak 3. So kat sini akan dapat 5 kuasa 7. And kena ingat, bahagi dia sama dengan per. So kalau teacher tulis macam ni, macam ni, ini maksudnya 5 kuasa 10 bahagi 5 kuasa 5. Sama konsep macam bahagi yang atas ni. Which is kita akan dapat 5 10 tolak 5. So akan dapat 5 kuasa 5. Okay. So ini adalah konsep yang kelima. Konsep keenam adalah konsep pendaraban. Untuk konsep pendaraban, dia kena kuasa-kuasa. Indeks bertemu dengan indeks. Indeks. Okey, jangan keliru dengan darab. Darab kita tambah. Kalau kuasa bertemu kuasa, indeks, kita akan jadi darab. So contoh,
7 kuasa 3. Lepas tu ada 2 pula. Macam tu. So nampak tak, ada indeks bertemu indeks, kuasa-kuasa. Kuasa bertemu kuasa, dia akan jadi darab. Jadi 3 darab 2. Jadi akan dapat 7 kuasa 6. Ni jawapan dia. And then contoh teacher bagi X kuasa 5. Kuasa lagi 1/2. Okay, bila dapat macam ni, nampak tak? Kuasa-kuasa, indeks-indeks bertemu, bergabung. So, dia akan jadi darab. Macam tu. So, akan dapat jawapan X kuasa 5/2. Ni jawapan dia. So, next, nombor 7. Nombor 7 ni lain sikit. Kali ni, asas dia tak sama, tapi indeks dia sama. Jadi, kita boleh gabungkan dia punya asas. Contoh, teacher tulis kat sini. 5 kuasa 3. Okay, sampai kan? Dia darab kan? Darab 10 kuasa 3. Okay, kali ni nampak tak? Asas dia tak sama. Dari tadi kita buat asas sama. Yang ni pun, mana tak tadi soalan dia? Ni. Semua asas sama. Indeks berlainan kan? Kali ni dia punya indeks sama. Asas dia berlainan. Bila dapat macam ni, kita boleh gabungkan 5 darab 10 kuasa 3. Macam tu. So, dapat 50 kuasa 3. Ni konsep dia. Okay. So, ni adalah konsep yang ke-7. Lepas ni, saya akan bagi soalan yang menggabungkan. So, jangan risau. And then, soalan pula. Indeks ke-8. Indeks hukum indeks yang ke-8. A kuasa M bahagi B kuasa M bersamaan dengan A, B gabungkan kuasa M. Okay. So, yang ni, contohlah teacher bagi kat sini. 7 kuasa 3 bahagi 5 kuasa 3. Macam tu. So, nampak tak? Dia sama. Bila sama, kita boleh gabungkan. Dia akan jadi 7/5 kuasa 3. Okay. Sama juga, kalau macam contoh teacher bagi kat sini 1/5 kuasa 2. Macam tu. So, kita boleh asingkan sebenarnya menjadi 1 kuasa 2 per 5 kuasa 2. Jadi, 1/5 kuasa 2. Which is kalau kita selesaikan akan jadi 25 lah. Kita boleh, you kena ingat konsep ni sebab kita mungkin akan guna yang sebelah sini, kita mungkin akan guna sebelah sini. Dia tak kisah, dia tengok soalan, sebab tu kena faham konsep dia. Alright. So, nombor 8 settle. Okay, 9 dengan 10 ni melibatkan indeks pecahan. Jadi, macam mana indeks pecahan? Dia adalah 1/n. Yang per ni, yang pecahan ni, yang kat bawah ni, dia akan jadi punca kuasa. Contoh, kalau teacher tulis kat sini 8 kuasa 1/2. Macam tu. So, yang bawah ni, yang per ni, yang 2 ni, dia akan jadi punca kuasa. Dia akan jadi macam tu. 2. Sebenarnya 2 kita tak tuliskan. So, tekan kalkulator set 8 lah. Kita panggil set ni. And then, contoh lagi. Teacher bagi nombor 4. Kalau contoh lah, X kuasa 1/3. Macam tu. So, nampak kan per ni, yang per 3 ni, bawah 3 ni, kita akan jadikan dia sebagai punca kuasa 3. X, macam tu. Penyusunan dia. Lagi, teacher bagi lagi satu. Nak bagi nampak. Kalau teacher tulis Y kuasa 1/7. So, yang mana yang per ni, dia akan jadi punca kuasa. Okay. So, ni adalah konsep fractional index, which is nombor 9 ni. Okay. And then, nombor 10, the last concept. Dan kita buat soalan. The last concept melibatkan pecahan atas bawah ada. Tadi nombor 9 ni, dia ada yang kat bawah je, iaitu per n. Yang per n tu kita akan jadikan dia sebagai punca kuasa kan. So, sekarang ni ada atas, ada bawah. M, N. So, macam mana nak buat?
contoh kat sini teacher bagi 5 kuasa 3 per 5. Macam tu. Okay. First thing, tengok 3 per 5 ni kita boleh asingkan kan. Dia akan jadi 5 kuasa 3 darab 1 per 5 kan. Kalau kita darab balik dia akan jadi 3 per 5 kan. So, untuk 5 per kuasa 3 ni kita tulis macam biasa. Untuk per 5, macam tadi dia akan jadi punca kuasa 5. So, ni adalah cara penulisan dia. Kalau contoh dia suruh patah balik, contoh. Teacher buat kat sini 4 set 5 kuasa 7. Contoh macam tu kan. So, kalau dia suruh tulis dalam bentuk indeks, first thing, kita tahu 5 kuasa 7 ni sama. Dia tak kacau apa pun. Tapi bila ada punca kuasa 4 ni, dia akan jadi 1 per 4 untuk punca kuasa. So, dia akan dapat 5 kuasa 7 per 4. Okay? So, senang kan? You kena fahamkan konsep-konsep ni je. Dan nanti kita apply untuk kegunaan indeks. Indeks, totally indeks sahaja. Dia tak gabung dengan log lagi. Kita buat indeks je dulu nak bagi faham. So, now teacher akan buat soalan yang melibatkan indeks ni lah. Yang 10 ni, bila you dah selalu buat soalan, lama-lama you akan ingat sendiri. Dah tak payah hafal dah. Dalam exam ni diberi ni diberi, ni diberi, ni diberi. Yang lain saya tak ingat. Yang ni tak diberi. Yang ni saya confuse sikit, lupa sikit. Nanti saya check balik yang mana diberi dalam exam. Okay, so sekarang kita buat soalan yang simple punya. So, contoh A. Saya bagi soalan 1 4 kuasa 2N darab 4 kuasa M bahagi 4 kuasa N. Okay, first thing, you tengok kat sini. Dia guna konsep darab dengan bahagi. Nampak tak? Dia guna konsep darab dengan bahagi. Bahagi ni sama dengan maksud per, macam saya cakap tadi. So, kat sini, kita tengok asas dia dah sama. Which is 4, 4, 4. So, jadi senang lah. Dia akan jadi satu je asas. Sebab asas dia sama. 4, 4, 4. So, salin je balik 4 asas. Sekarang kita nak bermain dengan indeks sahaja. Indeks yang kuasa dia lah. Which is 2N. Salin balik. Then, darab akan jadi, konsep dia akan jadi tambah M. Then, dia kata bahagi. So, akan bahagi akan tolak N, kuasa dia. So, jawapan last dia akan dapat 4 kuasa 2N tolak N akan dapat N sahaja tambah M. So, ni jawapan dia. Senang kan bila dah faham konsep. And then, teacher buat lagi satu. 4 kuasa A kuasa 3 B kuasa 2 darab 4 kuasa A B kuasa 3 negatif 4. Okay, ni panjang sikit. Okay, so ni panjang sikit. So, macam biasa, bila ada kurungan, kita kena dahulukan apa yang ada di dalam kurungan. Okay, sebelum tu kita tengok dekat sini. Apa konsep yang dia guna? Nak bagi nampak. So, first kita nampak ada negatif kan? So, dia akan guna konsep ni. Then, dia ada darab kan? So, dia akan guna konsep ni juga. Then, ada kurungan. Kurungan dia akan guna yang ni juga. Bila kita guna yang nombor 3 ni, dia akan jadi per kan, pecahan kan. So, dia akan guna konsep ni juga. So, dalam satu soalan, dia guna 4 konsep. Okay. Jadi, first, apa yang kita perlu buat? Kita turunkan ke bawah. Kita dahulukan yang kurungan. So, macam mana nak turunkan ke bawah? Turunkan ke bawah je lah sebab kita tak nak negatif. So, teacher akan tulis kat sini 4. A kuasa 3. B kuasa 2. Darab 1 per 4
A, B kuasa 3 kuasa 4. So hilang negatif ni sebab kita turunkan ke bawah. And then kita kena hilangkan kurungan, which is kita akan masukkan ke dalam. A ni A kuasa 1 kan. So kita akan dapat 4 A kuasa 3 B square darab 1 per. Okey, ingat tau konsep indeks tadi. Bila kuasa bertemu kuasa, dia akan jadi darab. So sekarang ketiga-tiga ni ada kuasa ni, kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Okey. So kat sini akan jadi 4. 1 darab 4. So akan jadi 4 kuasa 4. 1 darab 4, 4. And then A kuasa 4 sebab 1 darab 4. Then B 3 dengan 4 kan, darab juga. 3 darab 4 12. Nampak tak? So sekarang bila kita nak gabungkan dia, kita akan dapat kat sini 4. Kita letak bawah sebab kalau darab dia akan ke bawah lah. Per, ni boleh tekan kalkulator. 4 kuasa 4 4 kuasa 4 akan dapat 256. Lepas tu A kuasa 4 B kuasa 12. Okay, dan cerita tepi ni. Dan bila nampak macam ni, kita kumpulkan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. So kat sini kita akan dapat 4 per 256. Teacher kumpulkan nombor. And then A ni 3 kan, A dengan A kan. So yang asas sama, kita akan kumpulkan indeks dia, which is 3. Dan bahagi kan per 4, tolak 4. Lepas tu kita kumpul yang huruf B pula. So B 2 kan. So 2 bahagi tolak 12. Okay. And then lepas tu saya tekan kalkulator je lah. 4 per 256 ni dapat berapa? Dapat 1 per 64. Then A 3 tolak 4 bersamaan negatif 1. 2 tolak 12 akan dapat B kuasa negatif 10. So bila negatif, kita letak kat bawah lah untuk hilangkan negatif dia. Macam konsep yang ni. Okay. So kita akan dapat 1 per 64. A kuasa 1, A lah. B kuasa 10. So ni jawapan dia. Okay. And then kita buat lagi 2 soalan, iaitu melibatkan konsep indeks pecahan. Contoh teacher bagi yang senang sekali. 1. Punca kuasa 3, 2 darab 2 negatif 3. Okey, macam ni. So, bila kita nampak macam ni, perkara pertama yang kita kena buat, kita ubah dulu dalam bentuk indeks. Jadi, macam mana nak ubah dalam bentuk indeks? Ingat tak tadi teacher kata yang punca kuasa ni, punca kuasa semua dia adalah sebenarnya per. Jadi, kita tulis balik. Yang dalam ni takkan efek apa-apa. Yang punca kuasa ni, dia akan jadi per kan? So, 1 per 3. Dia macam tu. Nak bagi senang ingat. And then yang kedua, yang ni A negatif 3 ni tak kacau apa kan. Yang punca kuasa ni 2, dia akan jadi 1 per 2. Itu cara senang lah nak ingat. And then baru kita gabung. A 2 darab 1 per 3 adalah 2 per 3. Darab dengan A negatif 3 darab 1 per 2 akan dapat negatif 3 per 2. And then bila konsep darab, dia akan jadi tambah sebab asas dia sama. So 2 per 3 tambah dengan negatif 3 per 2. So ni tekan je lah kalkulator. 2 per 3 tolak dengan 3 per 2. So akan dapat negatif 5 per 6. A kuasa negatif 5 per 6. Okay, so you boleh tulis macam ni sahaja, ataupun kalau dia memang minta dalam bentuk yang paling simple kan, kita boleh
hilangkan negatif lah, which is kita akan dapat 1 per, bila nak hilangkan negatif kan, A 5/6. Dia jadi macam tu. Jawapan last dia. Okay, and then teacher buat lagi satu question dan settle lah. Okay, so satu lagi question. Teacher cari soalan yang lain sikit. Oh, mana dia? Buat 2 soalan lah. Okay, so kat sini teacher bagi yang panjang So siapa yang dah faham konsep, insyaAllah you akan rasa senang soalan yang diberikan ni. A kuasa negatif 1/2 darab A kuasa 3/2. Alahai, tak boleh. Yang ni soalan ni ada tambah tolak kan, you guys pening. Saya tak terang lagi, tak apa, saya buat je. Dia tengok, kalau tak faham boleh tanya 1/2 tolak 3 A kuasa negatif 1/2. Okay, first thing, kalau you tengok kat sini, tambah dengan tolak kita tak ada konsep log. Tadi konsep log semua berkaitan dengan darab dengan bahagi. Tengok ni, darab baru kuasa dia, indeks dia yang kita tambah, bahagi indeks dia kita tambah. Dia tak ada yang asas yang kita guna tambah tolak. So kalau nampak soalan macam ni, jangan takut, sambung je buat. First, konsep pendaraban. Jadi kita hilangkan konsep pendaraban dulu. Dia akan jadi A kuasa negatif 1/2 darab A kuasa 3/2. Betul kan? Ni saya buka kurungan macam biasa. So ni adalah yang pertama ni. And then tambah A kuasa negatif 1/2 darab 2 A kuasa 1/2. Betul kan? Dia akan darab sini, sini, sini. Sebab dia dalam kurungan. And then tolak dengan A kuasa negatif 1/2 darab dengan 3A negatif 1/2. Okay, ni first step dia. And then kita selesaikan yang dalam kurungan, dalam kurungan, dalam kurungan. Sebab ni adalah asas yang sama, A. So kat sini konsep dia pendaraban kan. So A negatif 1/2 darab adalah tambah 3/2. Then tambah ni A dengan A. Okay, dua ni nombor, kita salin balik je. Dia tak ada kaitan, tak ada kacau apa-apa. Kita nak kumpul yang huruf ni. So A negatif 1/2 tambah dengan 1/2. Okay, and then tolak A. Oh, ada 3, so saya tulis 3. Sebab huruf nombor dia tak kacau apa kat sini. A negatif 1/2 tambah negatif 1/2. So kita selesaikan 3 tolak 1, 2, 2/2. Ni akan dapat A kuasa 1. Kalau tak pasti, tekan kalkulator. Negatif 1/2 tambah 3/2. So kita akan dapat 1. Okay, and then yang ni 2. 1/2 tolak 1/2 dapat A kuasa kosong lah. Tak yakin lagi kan, kadang ada orang yang dia tak yakin bila exam. So tekan kalkulator. Kosong. Okay, and then tolak 3 A kuasa. Ni pun tekan kalkulator kalau tak yakin. Negatif 1/2 tolak 1/2. Kita akan dapat negatif 1. So dari sini kita akan dapat A kuasa 1 adalah A. Tambah A kuasa kosong adalah berapa? Ingat tak tadi? A kuasa kosong, apa-apa sahaja kuasa kosong akan dapat nombor 1 ni. Indeks konsep nombor 1 akan dapat 1. So kat sini akan dapat 2. Ini yang saya cakap, kalau lupa dalam exam, you tekan je kat sini 10 kuasa kosong. So dapat terus 1. Memang apa-apa sahaja kuasa kosong akan dapat 1. 2 darab 1, 2 lah. Tolak dengan ini, kita akan dapat A ni kita nak hilangkan negatif kan. So ni untuk A sahaja Dia akan dapat 3/A.
Okay, mesti ada student yang confused. Kenapa tak turunkan 3? Selalu dah dapat soalan macam tu. So, untuk kenapa tak? Sebab dia bukan macam ni. Okay, beza yang ni dengan yang ni. Kalau yang ni, kita akan dapat macam ni. Okay? Kalau yang ni, dia untuk A sahaja, negative 1. Sebab tu kita turunkan negative A sahaja ke bawah. Okay, so ni adalah jawapan untuk soalan nombor 2. Then ada satu lagi, teacher nak tunjuk soalan yang melibatkan persamaan. Yang ni ungkapan, kita selesaikan sebelah je. Dia bagi sebelah je. Okay, kalau dia bagi persamaan yang memang soalan dari indeks sahaja, kita try buat 2 soalan, nak bagi you nampak macam mana. Then settle lah untuk konsep indeks ni. Okay, jap. Okay, so contoh kat sini teacher bagi, dia suruh selesaikan 32x bersamaan 1 per 8x tolak 1. Okey, perkara pertama yang kamu kena ingat, yang ni bukan, tak ada kaitan dengan log lagi. Sebab dia memang bagi dua-dua indeks. So jangan risau. Macam mana kita nak selesaikan benda macam ni? Okey, untuk selesaikan, perasan tak tadi yang saya bagi semua konsep indeks tu? Semua ni adalah asal dia sama. Asal sama. Okey? Yang ni ignorekan sebab yang selalu kita bermain benda ni. So asas dia kena sama. Jadi kita tengok kat sini asas dia tak sama, iaitu satu ni 32, satu ni 8. Jadi apa asas yang kita nak guna untuk bagi daripada orang ni sama? 32 and 8 ni kita nak bagi sama. So kita kena fikirlah benda tu. Selalunya untuk samakan asas, kita akan guna prime number, iaitu faktor prime. 2, 3, 5, 7, 9. Selalunya, saya cakap selalunya tau, dia bukan mesti, dia selalunya. Ni, kita selalu guna nombor ni. So contoh sekarang ni, nak bagi nampak 32 kan, kita check satu-satu. 2 kuasa 3 dapat berapa? 8. 2 kuasa 6 64. Okay, tak ada. 2 kuasa 7 128. 2 kuasa 4 74 pula, astagfirullahaladzim. 2 kuasa 4 16. Okay, 5 kot. 5. Nampak tak dapat? So kat sini, ni saya baru buat saya agak-agak je. So sini 2 kuasa 5. 2 kuasa 5. 8 macam 2 kuasa 3. Betul, 2 kuasa 3. So kita boleh tukar supaya asas dia sama. Kat sini 32 kan. So untuk 32 sahaja 32, cuba bulat yang 32 ni. 32 ni kita tulis sebagai 2 kuasa 5. Okay, X ni still ada macam tu. And then sama dengan 1 per, tadi 8 2 kuasa 3 kan. Jadi saya nak tulis 8 ni je. Dia akan dapat 2 kuasa 3 untuk 8. Yang luar ni saya tulis balik macam tu. Dan 2 kuasa, okay, ingat tak tadi konsep indeks? Kuasa bertemu kuasa. Bila kuasa bertemu dengan kuasa, kita akan buat apa kat dia? Kita akan darab. So dapat 2 kuasa 5x. And then yang sebelah ni, yang ni yang selalu orang confuse sikit sebab dia dah involve dua benda kan. Jadi kat sini nak bagi nampak, saya tulis balik. Saya tulis kat sini sebab nanti saya nak naik ke atas terus. So 1 per 2, dia sebenarnya 3 darab dengan x tolak 1 macam tu. Betul kan? Sebab kita guna konsep pendaraban. Jadi bila kita nak naikkan dia ke atas, dia akan jadi 2. Naikkan ke atas kan? Konsep naikkan ke atas macam mana? Saya tunjuk balik kat sini. Dia akan jadi negatif. Patah balik je. Kita nak jadikan negatif. So dia akan jadi
negatif 3. Macam tu. Kita letak negatif sekali je dekat depan ni. Okay. So, dia akan dapat bila asas sama. Okay, yang ni yang saya tak ajar tadi. Bila asas sama, kita boleh hilangkan asas. So, dia akan jadi kat sini 5x. Kita ambil dia punya indeks je. Bersamaan negatif 3. X tolak 1. So, ini adalah penyelesaian algebra yang macam selalu kita buat. Which is you akan dapat 5x bersamaan negatif 3x tambah 3. So 8x bersamaan 3. X bersamaan 3/8. Ini adalah jawapan dia. Jadi perkara yang you kena ingat kalau you nak selesaikan soalan macam ni adalah samakan asas. Apa-apa kita nak guna konsep, asas dia kena sama. Kalau tak, you tak boleh selesaikan. Alright. So, sekarang ni, teacher bagi lagi the last one untuk kuatkan konsep. Which is soalan dia. A kuasa 5 bersamaan dengan 2/4/3. Ni je soalan dia. Ni je. So, macam mana kita nak buat? Okay. Nampak tak sini ada kuasa 5. Bila kuasa 5, kita nak kat sini something kuasa 5 juga. Macam tu. So, bolehlah kalau nak check satu-satu. Kalau saya, kan tadi kita dah cakap, saya dah cakap kan, kita akan gunakan antara nombor-nombor ni sebenarnya. Selalunya So, saya tekan je lah. Saya test satu-satu. 2 kuasa 5. Ni cara yang paling senang lah you nak buat. 32. 3 kuasa 5. 2/4/3. Cuba tengok kat belakang balik. Kan dapat? 3 kuasa 5. So, conclusion dia A bersamaan 3 lah. Senang kan? So, untuk konsep ni, macam saya cakap tadi, you guys kena buat soalan. Nanti kalau contoh dalam buku teks tu, try buat soalan. Kalau tak boleh jawab, boleh tanya. Join Telegram group dan you boleh tanya straight lah. Saya boleh terang nanti. So, you kena ingat konsep-konsep ni sahaja. You boleh je jawab ni. You ingat je benda ni. Bukan ingat lah. You buat soalan, nanti automatic akan ingat. Okay? So, sampai situ saja. InsyaAllah esok kita masuk konsep log. Saya tak nak masuk cert lagi. Sebab cert tu new syllabus. Saya saja nak ajar yang syllabus lama dulu. Okay? So, sampai situ sahaja. InsyaAllah jumpa lagi esok pada pukul 9. Okay, bye. Assalamualaikum.